Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk kelas biologi kita pada pagi Khamis ni. Okey, iaitu kita masuk bab 7 iaitu 7.1. 7.1 tajuknya adalah penyesuaian tumbuhan. Okey. Awak boleh baca muka surat 136. Okey. Dalam tajuk penyesuaian tumbuhan ni, kita nak tengok perkataan adaptasi. Adaptasi ataupun penyesuaian. Okey. Adaptasi merupakan bagaimana sesuatu organisma tadi nak menyesuaikan diri dalam persekitaran dia. Macam mana kita nak adapt dengan persekitaran kita. Kan? Okey. Semua organisma beradaptasi, tak kiralah manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, semuanya akan cuba menyesuaikan dengan persekitaran masing-masing. Okay? Kalau tumbuhan yang ada di tempat sejuk, tumbuhan tu tak sama dengan tumbuhan yang ada dekat negara kita yang beriklim khatulistiwa. Dia akan beradaptasi, ikut sesuai dengan dia punya environment dia. Okay? Bagi tumbuhan, kita nak bincang kat sini untuk tumbuhan. Bagi tumbuhan, adaptasi ni kita boleh lihat pada bentuk daun dia, akar dan juga batang. Okey, tengok bentuk dia macam mana. Kalau tumbuhan yang hidup di kawasan tropika, daun dia macam mana. Kalau tumbuhan yang hidup di kawasan gurun yang panas, daun dia macam mana. Dia tak sama kan. Okey. Ini adalah semata-mata untuk menyesuaikan hidup di dalam habitat masing-masing. Okey, gambar rajah foto 7.2 menunjukkan contoh-contoh tumbuhan yang hidup di habitat yang berbeza. Okay, nampak Yang ni kawasan gurun. So, habitat dia mungkin macam lain sikit. Yang ni dalam iklim yang sejuk, lembap dan sejuk macam negara kita ni kan. Ni yang duduk dalam air. So, daun dia macam lain sikit. Batang dia macam lain sikit. Okey. Sekarang ni kita terus pada macam mana kita nak kelaskan tumbuhan ini berdasarkan habitat dia. Kita nak belajar pengelasan tumbuhan berdasarkan habitat dia. Kalau teratai, hidupnya dalam air. So, macam mana kita nak kelaskan dia kategori apa? Okey. Okey, di sini dia bagi tahu. Kalau berdasarkan habitat, kita dapat kelaskan tumbuhan kepada 4 kelas. Mesofit, hydrofit, halofit dan xerofit. Okey, kita tengok muka surat sini. Jadi kan kat sini ni. Ni ada ni. So dia dah buat macam ni. So tugas awak hari ni, pagi ni, cikgu nak minta buat nota saja. Data semua ambil kat sini. So kita olah sikit kita punya nota. Cikgu nak awak buat macam ni lah. Macam biasa, mulakan dengan tarikh hari Khamis. Hari Khamis berapa hari bulan, tengok kalender. Tajuk dia 7.1 penyesuaian tumbuhan. Awak tulis cantik-cantik. Lepas tu subtopik kita pengelasan tumbuhan berdasarkan habitat. Okay, saya nak awak buat bentuk macam ni. Tajuk besar dia pengelasan tumbuhan berdasarkan habitat. Okey, lepas tu pecahkan kepada 4, hydrofit, halofit, mesofit, xerofit. Kemudian nak buat kotak boleh, nak buat bulat pun boleh, terpulang masing-masing. Lepas tu awak tulislah halofit. Halofit dia habitat dia macam mana? Ada dalam kutek ni habitat dia. Okey, contohnya halofit. So, awak tulis itu habitat. Tumbuhan yang hidup di habitat berpaya. Tanah yang lembik. Seperti di muara sungai, tempat pertembungan air tawar dan air laut. Contohnya kawasan pokok paya bakau lah. Kawasan paya ini kaya dengan kandungan garam. Maksudnya kat situ air dia sangat masin. Contoh pokok bakau. Macam tu. Okey, yang ni halofit. Yang hydrofit ni yang hidup di habitat yang berair. Sama ada dia duduk atas permukaan air ataupun dia tenggelam terus. Teratai yang duduk dekat atas permukaan terapung. Ilodia spesies tenggelam terus dalam air. Okey. Mesofit.
Tumbuhan yang hidup di habitat yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu berair. Nak kata kering sangat pun tidak, nak kata berair sangat pun tidak. Serta di habitat dengan bekalan air yang sangat mencukupi. Kebanyakan tumbuhan ialah tumbuhan mesofit. Contoh pokok yang dekat-dekat rumah kita lah. Pokok mangga, pokok bunga raya, pokok getah, pokok durian, pokok cempedak. Itu mesofit. Xerophyt, tumbuhan yang hidup di kawasan yang panas, kering dengan kehadiran air yang sangat minimum, suhu yang sangat panas. Contohnya pokok kaktus, pokok kurma. Yang ni xerophyt. Okay. So, awak pindahkan balik. Buat nota je pagi ni. Okay, habitat, contoh, habitat, contoh, habitat, contoh, habitat dan contoh. Okay, settle yang tu. Okay. Kemudian kita nak tengok pula ciri penyesuaian tumbuhan hydrophyt, halophyt dan xerophyt. Kita tak bincangkan mesofit. Mesofit tu kita tak bincangkan. Kita hanya bincangkan untuk hydrophyt, halophyt dan xerophyt. Macam mana mereka nak sesuaikan di habitat yang ekstrim macam tu. Kalau macam mesofit tu biasa kan. Tak ada cabaran sangat. Tapi kita tengok tumbuhan yang 3 ni. Okay. Contohnya macam ni. Hutan paya bakau mempunyai tanah dengan kandungan oksigen yang sangat rendah. Kawasan paya bakau ni, oksigen dekat dalam tanah tu sangat rendah. So macam mana dia nak hidup? So bagaimanakah pokok bakau dapat hidup di sini? Yang ni yang kita nak bincangkan. Okay, untuk ni, yang ni lah kan. Ciri penyesuaian tumbuhan halophyt ni kan. Okay. Datanya semua ada kat sini. So kita nak susun semula. Okay, contoh macam ni. Okay, cikgu dah mudahkan untuk kamu ni. Ada halophyt. Katalah tumbuhan dia tumbuhan jenis halophyt. Kan? Apa masalah dia? Masalah yang pertama, tu ni masalah pertama. Masalah yang warna biru ni kan, masalah 1. Kawasan pokok di sini sangat terdedah kepada keamatan cahaya yang sangat tinggi. Boleh tengok sini. Ni masalah dia ni. Okey. Sangat terdedah. Padam. Sangat terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi. Maksudnya pokok di situ mudah layu. Sebab kawasan di situ sangat panas. Keamatan cahaya yang sangat tinggi, terang, panas. Jadi pokok tu mudah layu. Tu masalah dia yang pertama. Okey. Tu masalah dia. Terdedah kepada keamatan cahaya yang sangat tinggi. Kalau nak tambah boleh tambah sikit. Bolehlah tambah sikit. Kalau nak tambah. Maksudnya awak tulislah situ. So, tumbuhan, tulislah sini. Saya tak tulis kat sini. Tumbuhan mudah layu. Okey. Macam mana cara nak mengatasinya? Okey. Macam mana pokok bakau tu boleh hidup walaupun dekat situ panas, terik, terang sangat kan? Macam mana tumbuhan tu nak atasinya? Okey. Ada kat sini. Lepas tu kita nak susun balik. Okey. Macam mana caranya? Okey. Yang pertama, kita tengok daun dia. Cara yang pertama, cara atasi. Bolehlah buat macam ni. Tak apa, kita tengok. Nanti awak tulis cara atasi dia. Okey. Apa dia? Pertama, dia patut ada apa? Yang pertama, dia patut ada apa? Ni. Saya highlightkan kat sini. Daunnya adalah berkutikel tebal. Disebabkan dia duduk tempat yang panas, dia ada daun yang berkutikel tebal. Daun yang berkutikel tebal ni macam mana? Contoh macam ni, ada gambar ni. Contoh macam ni. Ini adalah daun yang berkutikel tebal. Maksudnya daun dia tu tebal. Tak macam daun pokok rambutan ke, macam daun pokok durian ke. Daun dia tu macam tebal sikit. Inilah contoh daun bersukulen tebal. Okey, contoh. Okey.
Daun yang daun berkutikel tebal. Okey, silap. Okey, mula-mula tulis yang ni dulu. Daun berkutikel tebal. Daun berkutikel tebal tu maksudnya dia ada lapisan lilin yang sangat tebal dekat atas permukaan daun dia. Yang sukulen tadi tinggal dulu lah. Cikgu dah terlompat pula. Okey, 1. Lepas tu daun dia pula, stoma dia terbenam kat dalam. Stoma terbenam kat dalam ni macam mana? Contohnya macam ni. Kalau biasa-biasa stoma macam ni kan. Ini Kalau biasa-biasa macam ni kan. Ni epidermis. Ni stoma. Ni sel pengawal. Ni sel pengawal. Epidermis kan. Ni stoma kan. Stoma dia kan. Daun pokok bakau ni stoma dia tersorok ke dalam. Macam ni. Stoma dia ni ke dalam. Sekejap. Stoma dia tu ke dalam. Ni sel epidermis. Ni sel epidermis. So, stoma dia tu termasuk ke dalam. Jadi tersorok ke dalam. Semua ini adalah untuk mengurangkan kadar transpirasi. Kadar transpirasi tu maksudnya kadar kehilangan air daripada tumbuhan. Kita nak kurangkan sebab kat situ panas. Jelas kot no? So daun dia berkutikel tebal, stoma yang terbenam. Semata-mata untuk mengurangkan kadar transpirasi. So awak salin lain ni. Okay, ni ciri-ciri daun yang pertama. Yang kedua, daun sukulen. Dah lah daun dia tu berkutikel tebal. Lepas tu stoma yang tersorok kat dalam. Dia ada daun sukulen pula. Daun jenis pokok pari bakau ni daun jenis sukulen. Yang gambar tadi ni. Maksudnya daun yang dapat menyimpan air dengan banyak. Bolehlah simpan air. Nak kata dengan banyak tu macam tak logik pula kan. Maksudnya dia boleh simpan air lah. Kalau daun pokok rambutan tu dia tak boleh simpan air. Boleh simpan tapi tak banyak agaknya. Tapi daun sukulen ni lagi banyak lah dapat simpan air daripada pokok biasa ni. Okay. Tu. Awak tulislah kat sini. Ni. Tu masalah dia. Okay. Ini masalah untuk mengatasi masalah terdedah pada keamatan cahaya yang tinggi kan. Daun dia macam mana. Daun dia ada apa, stoma daun dia macam mana. Kutikel daun dia macam mana. Kan. Daun jenis sukulen. Dapat simpan air. Tulislah kat situ. Kita nak mudahkan kita faham. Okay, lepas tu, apa lagi? Daun dia juga, okay, tak apa. Kita bincang yang ni dulu. 1, 2. Apa lagi? Rasa tak ada apa dah. Okay, yang ni daripada segi, dia nak mengatasi masalah keamatan cahaya yang sangat tinggi. Saya rasa kat sini dulu. Betul, kita sambung balik. Kemudian masalah yang kedua, kawasan paya bakau ni, kawasan paya ni, nama pun paya kan. Masalahnya tanah dekat situ lembut. Tanah yang lembut. Masalah tanah yang lembut. Okey, alamak tepat. Saya nak highlight ni. Masalah tanah yang lembut. Bila tanah tu lembut, pokok tu dia mudah tumbang. Betul tak? Dia mudah tumbang lah kata. Sebab tanah dia lembut kan. Cuma macam mana cara nak mengatasinya? Tengok balik cara nak mengatasinya. Dia ada cara dah. Dia tak macam pokok biasa ni. Cara mengatasinya, dia ada sistem akar yang bercabang luas dan wujud dalam pelbagai bentuk dan saiz. Sistem akar dia bercabang luas. Contohnya gambar rajah ni. Nampak tak? Sistem akar dia tu bercabang. So, bila air datang, ombak datang, dia tak mudah tumbang. Okay. Mengelakkan tumbuhan daripada tumbang akibat tiupan angin yang kuat. Memberikan sokongan untuk terus hidup dalam tanah yang lembut dan berlumpur. Ini sistem akar dia ni. Sistem akar yang bercabang luas dan wujud dalam pelbagai bentuk dan saiz. Okey, tu satu.
Okey, ini dah habis. Ni masalah yang kedua, ni masalah yang kedua ni. Masalah yang ketiga, air laut yang sangat masin. Kat situ, kat Paya tu, kat muara sungai tu, air laut dekat situ sangatlah masin. Iaitu dia mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi. Kepekatan garam yang sangat tinggi. Masalah tau pada pokok. Macam mana masalah tu? Okey, saya terangkan. Dengar elok-elok. Contohnya macam ni. Ini katalah sel tumbuhan paya bakau. Ni sel tumbuhan paya bakau. Okey, nukleus. Cytoplasma macam itulah asal. Ni adalah air laut yang garam banyak, garam tinggi. Maksudnya molekul air dia rendah, kan? Kalau nak dibandingkan dalam sel kan, dalam sel ni molekul air tinggi, betul tak? Sebab kat sini pekat, garam yang banyak, maksudnya air sikit. So apa yang akan berlaku pada sel ni? Osmosis akan berlaku, betul tak? Iaitu air daripada sub-sel tumbuhan akan keluar, betul tak? Jadi sel tumbuhan akan kecut. Ni masalah pokok paya bakau ni. Okay. Air laut mempunyai kepekatan garam yang sangat tinggi. So, sel tu akan mudah kehilangan air. Air daripada dalam sel akan keluar, pergi dekat luar. Faham? Osmosis. Kalau tak faham, tengok balik. So, macam mana cara dia nak atasi benda ni? Kalau tidak, habislah sel-sel dia semua kecut kan? Betul tak? Dia akan mati, betul tak? So, dia ada cara penyesuaian. Walaupun air laut dekat situ pekat, masin sangat, dia ada cara dia. Apa cara dia? Kita tengok kotek. Yang ni dah selesai dah tadi. Ni pun dah selesai. Kita tengok yang ni. Dia ada apa? Dia daun dia. Kita tengok daun dulu. Dekat daun dia tu, dia ada satu struktur khas yang dipanggil hidatot. Ni daun pokok bakau. Macam ada satu liang kat sini, liang. Tahu tak? Liang halus dekat tepi daun tu. Dekat tepi daun tu ada liang-liang halus. Liang inilah yang akan menyingkirkan garam yang berlebihan daripada pokok tu. Oh, macam tu. So, ni keistimewaan yang hanya ada pada pokok bakau saja. Daun dia ada struktur khas yang kita panggil hidatot. Tujuannya untuk menyingkirkan garam yang berlebihan. Lagi satu keistimewaan daun dia. Okey, ambil point yang ni. Yang ni point yang satu tadi. Ni point yang ni. Daun yang tua, bila daun tu dah matang, daun tu dapat simpan garam. Daun yang tua-tua tu dia dapat simpan garam. Dan daun tadi akan gugur bila garam yang disimpan dalam daun tu terlalu banyak. Nampak tak? Jadi dia tak adalah simpan garam banyak dalam tumbuhan. Dia serap garam tu dan dia simpan dalam daun dia yang matang. Bila daun tu dah terlalu banyak garam, daun tu akan gugur dengan sendiri. Jadi garam tu dapatlah dikumpulkan daripada pokok bakau. Faham Okey. 1, 2 kan? Ni cara dia. Daun dia kan? Okey. Daun dia macam mana? Tulislah daun. Tulislah sini. Daun dia ada apa kan tadi kan? Cara mengatasi tu. Okey. Lagi satu. Mana? Okey. Ni. Subsel pokok akar, subsel akar. Ni yang tadi kat daun. Ini sekarang subsel akar. Tulis sini. Tadi ni daun kan? Cara yang kedua, subsel akar. Yang ni akar pula. Yang tadi ni daun.
Subsel akar macam mana? Subsel akar dia. Subsel akar tu air dalam dia punya bakul dekat akar lah. Okay, subsel akar mempunyai garam yang lebih tinggi daripada air laut. Oh, macam mana tu? Tadi cikgu kata macam ni kan. Tadi saya terang macam ni kan. Ni sel akar. Tadi cikgu kata air laut dekat sini, garam dia tinggi kan, air laut. Betul tak tadi saya terang mula-mula tadi, ni air laut tinggi kan. Walaupun air laut dekat air, walaupun garam dekat air laut tu tinggi, tapi sebenarnya air garam dekat dalam subsel akar dia lagi tinggi. Oh. Maksudnya garam, saya buat macam saya lukis lain lah. Ni sel akar. Sel akar ni kan ada bakul, ada nukleus, ada cytoplasma. Ni dah kita panggil subsel. Subsel akar. Kan? Sebenarnya subsel akar ni mempunyai kepekatan yang lagi tinggi. Kepekatan garam yang lebih tinggi dari air laut. Bila garam dia tinggi, maksudnya molekul air dia rendah. Yang ni air laut. Ni air laut. Air laut ni garam dia kurang sikit. So, molekul air tinggi. Sekarang ni air bergerak daripada mana? Kalau ingat balik osmosis, air bergerak daripada air laut yang ada molekul air tinggi masuk ke sini. Betul tak? Jadi sel tu akan kehilangan air tak? Sel akar bakau. Tak ada lah. Walaupun air laut, walaupun masalah tadi kita berkata air laut dekat paya tu banyak sangat garam. Betul tak? Tapi sebenarnya Tuhan jadikan subsel akar pokok bakau tu lagi pekat, lagi banyak garam berbanding dengan air masin dekat luar tu. Okey? Jadi air daripada laut akan masuk ke dalam subsel akar secara osmosis. Kalau garam kat sini lagi tinggi, kat sini dalam sel akar ni lagi tinggi garam. Lagi tinggi garam maksudnya molekul air dia rendah. Ni kan? Osmosis adalah pergerakan molekul air daripada kawasan yang banyak air laut masuk ke dalam kawasan yang kurang molekul air masuk dalam sel. Okey. Jelas So cara mengatasinya, daun macam mana, akar macam mana. Okey, selesai yang ni. Masalah yang ketiga. Masalah yang keempat. Kandungan oksigen dalam paya bakau tu sangat rendah. Kalau dah kandungan oksigen rendah, macam mana pokok bakau tu nak hidup? So, dia ada cara dia juga. Dia ada cara mengatasi dia. Cara mengatasi dia, kita tengok kat sini. Cara mengatasi dia, kita tinggal yang ni saja kan. Yang ni dah. Okay, kita ada dua ni. Kita tinggal yang ni lagi ya. Point ini adalah cara untuk mengatasi kandungan oksigen yang rendah dalam air laut kat situ. Okey. Dia ada akar pokok bakau. Akar pokok bakau ada ratusan akar pernafasan yang tumbuh tegak di atas permukaan tanah yang kita panggil pneumatophore. Macam mana bentuk pneumatophore? Macam ni. Nampak tu? Maksudnya, struktur akar ni akan tumbuh menegak daripada
Dia macam ni tau. Dia macam ni saya tunjuk je Okay, dia. Sekejap, saya tunjuk. Okay, dia macam ni. Ni kan air laut. Ni. Okay, ni pokok bakau. Ni pokok bakau ni. Ni pokok bakau. Akar dia lah ni. Akar kan terbenam dalam air kan. So, akar pokok bakau ni, dia akan tumbuh satu akar yang naik ke atas ni. Oh, macam tu. Ni yang kita nampak bercakap-cakap ni. Dia macam tu. Yang ni kita panggil akar pneumotophore. Yang ni lah namanya akar kau tengoklah balik ejaan dia. Pneumatophore ni. Okay. Apa kelebihan akar pneumatophore ni? Tak apa. Nanti kita bincang. So, akar ni dia boleh tumbuh. Tu nampak tu. Okay, bercakap-cakap ni yang kita nampak bercakap-cakap dekat atas ni. Sebenarnya kat bawah dia macam ni lah. Okay. Tengok balik. Okay. Okay, dia akan menghasilkan ratusan akar pernafasan yang tumbuh tegak di atas permukaan tanah. Akar yang tumbuh tegak tu kita panggil akar pneumatophore. Okay, satu. Yang kedua, apa kelebihan akar pneumatophore ni? Apa kelebihan akar ni? Dia ada banyak liang yang kita panggil lentisel untuk membenarkan pertukaran gas dengan atmosfera. So, kelebihan akar ni macam ni tadi kan. Ni kan aras air. Ni kan pokok bakau. Ni kan akar pneumatophore ni kan. Akar pneumatophore ni dia ada banyak liang-liang. Macam ni lah. Macam tu. Contohnya lah. Banyak liang-liang yang kita panggil lentisel. Iaitu liang pada akar pneumatophore. Apa kelebihan liang ni? Untuk membenarkan oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Kalau tidak, macam mana dia nak dapat oksigen? Dekat paya bakar ni kandungan oksigen yang sangat rendah. So, dia kena ada akar yang dapat terbit keluar tu kat atas. Dan dekat akar tu pula, dahlah satu dia ada akar pneumatophore. Dekat akar pneumatophore tu pula ada liang lentisel yang membenarkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlaku. Faham jadi awak isikanlah caranya. Okay, ada apa? Ada akar pneumatophore. Teranglah sikit akar pneumatophore ni apa dia? Apa yang dikatakan akar pneumatophore ni apa? Tulislah sikit kan. Lepas tu apa dia punya advantage dia? Okay. Lepas tu akar pneumatophore ni pula ada apa? Ada liang lentisel. Whatever lah. Okay. Jadi saya nak awak susun nota awak macam ni. Jadi awak nampak lah. Kalau masalah terdedah pada cahaya yang terang, macam mana cara dia nak atasi? Daun dia macam mana? Daun dia ada apa? Kan? Kalau tanah dekat situ lembut, macam mana cara dia atasi? Akar dia pula macam mana? Kalau air laut dekat situ sangat masin, mempunyai keberkatan garam yang sangat tinggi, macam mana pula cara dia atasi? Okay. Macam mana daun dia? Daun dia bantu daripada segi apa? Subsel akar dia bantu daripada segi apa? Dan kalau kandungan oksigen kat situ rendah, macam mana cara dia nak atasi? Kalau kandungan oksigen rendah kat kawasan tu, dia lebih pada bantuan akar dia lah. Okay? So, buat nota ni. Buat elok-elok. Buat warna-warni ke, buat flow dia bagi nampak cantik supaya awak lebih faham. Ini untuk membantu awak menjawab soalan yang berbentuk esei. Okay? Jadi untuk ciri penyesuaian tumbuhan halofit sampai kat sini dulu. Nanti cikgu sambung pula ciri penyesuaian tumbuhan hidrofit pula.